Masalah penyakit ain itu diengkarkan oleh setengah orang. Kita masih lagi ada di bawah tajuk penyakit ain. Ain ni maksud dia apa? Mata. Kerana mata boleh jadi penyakit dekat kita. Maksudnya apa? Kerana kita ni piduk menunjuk, piduk riak, piduk sum'ah, piduk cakap besar dengan orang dan sebagainya. Ada mata yang tengok kita sudah sakit. Mata sudah sakit, maka mata dia sudah jadi evil eye, sudah jadi mata jahat. Yang akhirnya daripada sakit hati kat kita, mata dia sudah mai satu penyakit, dia jadi dengki kat kita dan akhirnya dia buat sihir dekat kita. Baik. Now dia nak bincang, dia kata apa? Penyakit ain itu ada sesetengah orang tak percaya. Tak percaya. Masalah dia kata penyakit ain itu adakah jadi kapiang kalau orang yang tak percaya dia? Medok abang kata ada ni hadis bagi tahu ada penyakit ain apa. Ini semua merepek lah kata. Dia tak percaya kewujudan penyakit ain tu. Dia tak percaya. Apa hukum orang yang tak percaya penyakit ain? Sedangkan penyakit ain ni Nabi sebut dalam hadis. Apa hukum kalau tak percaya? Kata dia, kata Qastallani di dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Ini kitab Al-Qastallani. Dia kata tiada beza orang yang engkar akan penyakit ain dengan orang yang engkar apa-apa yang dikhabarkan oleh syarak tentang hal negeri akhirat. Tak ada beza. Orang yang tak percaya kewujudan penyakit ain sama macam orang tak percaya kata dalam kubur ada muka nakir nak tanya, dalam kubur ada azab kubur, dia tak percaya. Sama dengan orang yang tak percaya penyakit ain. Sama dari segi apa? Semua tu Nabi bagi tahu. Semua tu Nabi bagi tahu. Oleh kerana Nabi bagi tahu, hang kena percaya. Kalau hang tak percaya, sama. Hang tak percaya penyakit ain, sama macam hang tak percaya tentang alam kubur. Kata Qastallani. Maka termaklum jua pada kita, tiada ia ambil endah dengan perkara itu. Kalau dia tak percaya hal penyakit ain, dia ni pun jenis tak percaya. Cerita-cerita hadut abang main benda sam'iyat ataupun benda ghaibiyat ni, dia jenis tak percaya. Sam'iyat maksud apa? Benda hak dengar je, nampak tak boleh. Orang main habaq kat kita kata dalam kubur ni dia ada satu azab, dia panggil himpitan kubur. Himpit. Ada orang-orang yang tertentu yang nasib tak baik, dia masuk dalam kubur, start dia. Orang balik aja, lepas pada selesai ke bumi dia, orang balik aja, malaikat mai duk sat, kubur akan impit dia. Bahkan Nabi kata apa? Impit ni sampai ni tulang rangka ni diselisih. Hadis Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih. Dia dengar macam tu dia kata tengok tak ada apa pun dia kata. Dah lah kalau betul lagu hang kata, dia kata sampai bawah tu dengan duk kena himpit. Dah korang-korang nampak juga pokok kemboja tu bergoyang ke apa. Dia dah baca. Dia cakap dulu tu. Dia cakap Allahu Akbar tuan-tuan. Ni kaki tak percaya ni. Jangan cerita kat dia bab-bab lain ni. Kata dalam kubur nanti mai apa semua ular nak gigit. Sudah-sudahlah. Dia kata hampa ni bila nak maju. Dia kata kalau hampa duk bercakap benda ni. Dia pikut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Al-Qastallani, dia kata apa? Kalau jenis macam ni dia tak percaya semua. Benda hak orang duk cerita dengar, mata tak pernah duk tengok nampak, dia tak akan percaya. Jenis macam ni sama. Kata Imam Qastallani. Masalah, dia kata penyakit ain itu zahir memberi mudarat dan tahqiq adanya. Penyakit ain yang kita duk baca daripada bulan lepas sampai bulan ini, duk baca ni, dia kata memang dia boleh bawa mudarat dekat orang. Dia boleh bawa mudarat. Bahkan penyakit ini pasti akan adanya. Ini bukan cerita, memang ada. Nabi nak buat yang tu. Baik. Sehinggalah syarak pun ada mengisbatkan dia. Syarak pun isbatkan kewujudan benda ni. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Tu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalaulah ada satu benda yang boleh mendahului takdir. Kita ni tuan-tuan, hidup kita ni, kita diikat dengan qada dan qadar. Tuhan tulislah. Tuhan tulis dah. Katalah, Nabi kata tidak ada qada dan qadar, tidak ada takdir. Tuhan tak tentukan, tak ada takdir apa-apa. Hang buat apa jadi apa, hang buat apa jadi apa. Contohnya, Nabi kata, kalaulah macam tu. Tapi tak macam itulah, sebab kita ada takdir, ada qada dan qadar. Nabi kata, katalah tak ada qada dan qadar, tak ada takdir. Nabi kata, yakni jika ditakdirkan ada di sana sesuatu yang akan jadi tanpa ada takdir daripada Allah, nescaya penyakit ain itulah yang banyak menjadi penyakit yang zahir dan memberi mudarat kepada manusia. Itu dia. Kalau tak kerana Allah sudah takdirkan, sudah tentukan, penyakit ain ni akan jadi. Tak ada takdir, dia akan jadi. Dengan kerana ada takdir, kadang-kadang orang nak buat sihir dekat kita tak jadi. Pasal apa? Pasal Allah sudah takdirkan kita tak kena. Nampak? Kalau tak sebab ada takdir tu, dia kata, inilah benda yang akan jadi dalam masyarakat. Penyakit ain yang berpunca daripada hasad dengki ni. Hal ni lah paling teruk akan berlaku dalam masyarakat. Tentu percayalah benda ni duk jadi dalam masyarakat kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Niaga ni bukan menyaga apa pun. Duk jual isi lemak pagi je. Kan? Duk jual isi lemak pagi je. Dengan duk jual goreng pisang petang. Berapa sangat dia nak dapat? Dengki. Dengki. Dia pergi buat sihir sampai muntah-muntah darah, sampai kawan yang seorang lagi ni. Allahu Akbar. Apa ni? Ni dalam masyarakat kita ni. Dia tak takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut. Kerana hasad, kerana dengki. Dia tak faham kata rezeki ni Allah dah tentu dah, hang nak dapat banyak mana, hang nak dapat, Allah dah tentu dah. 10 orang jual goreng pisang pun, kalau Allah dah tentu dah tiap-tiap seorang dapat RM100 bersih seorang, semua orang akan dapat seorang RM100. Allah dah tentu dah rezeki masing-masing ni. Bila kita dah buka di sini, dah masuk 2 tahun dah, dia baru main buka tepi tu, kita nak dengki kat dia, tak payah tuan-tuan. Rezeki kita dah Allah tentukan, rezeki dia pun Allah dah tentukan. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak percaya kepada benda ni. Tengok dia main buka, dia mula duk main sakit hati, balik di rumah tidur tak boleh nak lena, duk ingat. Tuan-tuan, kita tak faham tentang rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Benda tu sudah tahqiq, sudah pasti ada. Kalaulah tidak kerana ada qada dan qadar, dia kata penyakit ain ni akan merosakkan masyarakat. Kita kena ada perlindungan, tuan-tuan. Apa benda yang Nabi SAW ajak kat kita dari segi perlindungan ni? Nabi ajak apa? Yang pertama, amalkan ayatul kursi. Dia waktu tu imam kadang-kadang bila semayang, dia skip, dia tak baca ayat kursi lepas daripada semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok dah lewat dah, Al-Fatihah, dia kata, pakai baca Fatihah, doa. Tuan-tuan, sedangkan yang disuruh oleh Nabi dalam hadis terang ni apa dia? Ayat kursi. Jangan miss. Nabi kata apa? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah maktubah. Nabi sebut ni, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Atau kama qala dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, dan hadis itu sahih. Nabi kata, barang siapa yang tiap-tiap kali habis semayang dia tak miss baca ayat kursi. Ayat kursi ni apa, tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Baca sampai habis. Kalut macam mana pun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Yang ni Nabi tak pernah miss. 3 kali istighfar. Lepas tu kalut
ayat kursi jalan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai habis. Pasal apa? Pasal Nabi kata, bang siapa yang membaca ayat kursi di akhir tiap-tiap sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tak ada apa boleh halang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Orang tanya balik, ni apa maksudnya yang tak boleh halang dia masuk syurga melainkan mati? Maksudnya ialah lepas mati syurga tentu dia akan dapat, cepat atau lambat. Tapi syurga memang dia dapat. Macam tu punya Nabi pesan, kita boleh tinggal tak baca ayat kursi. Jangan tuan-tuan, jangan.